Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung fungsi trigonometri kita. Yang ni kita akan menerbitkan rumus sudut berganda. Kalau tengok buku teks, awak boleh rujuk muka surat 218. Okey. Okey, so rumus sudut berganda ni dia ada kaitan dengan sudut yang tadi tu, yang hari tu, sudut majmuk. Okey, ingat balik sudut majmuk yang ni. Okey. Sudut majmuk yang ni. Okey, sudut berganda ni. Okey, contohnya kita ambil satu sudut majmuk iaitu sin A tambah B. Okey, so sin A tambah B kita ambil yang ni adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, katakanlah kita buat sin A tambah A. Nampak tak? Kita tukar A tambah A. B tu kita jadi A. So, ni dia akan dapat sin A cos A. Betul tak? Tambah cos A sin A. So, sin A tambah A ni adalah sin apa? Ya. Sin 2A sama dengan sin A cos A ni pun sin A cos A. Jadi 2 sin A cos A. Nampak? Yang ni kita panggil sudut majmuk. Okey, kita tengok satu lagi cos 2A. Okey, untuk cos 2A kita ambil contoh kita ambil cos A tambah B sama dengan apa? Cos A cos B tolak sin A sin B. So, kalau kita tukarkan, dia akan jadi cos B ni kita tukar jadi A. A tambah A sama dengan cos A cos A. Nampak tak? Tolak sin A sin A. So, kat sini kita akan dapat cos 2A sama dengan cos A adalah cos kuasa 2A. Nampak? Tolak sin A sin kuasa 2A. So, dapatlah ni. Ini kita panggil sudut berganda. Okey. So, kat sini awak tahu yang kita ingat tak hari tu kita belajar sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1 kan? So, kalau kita tukar sin kuasa 2A ni jadi sin kuasa 2A ni adalah 1 tolak cos kuasa 2A. Betul tak? Okey, sekarang kita tukar satu lagi. Okey, daripada cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin A ni adalah yang ni. Kita tolak 1 tolak cos kuasa 2A. So, kita akan dapat cos kuasa 2A tolak 1 tambah cos kuasa 2A. So, tambahkan 2 ni kita akan dapat 2 cos kuasa 2A tolak 1. So, dapatlah yang ni. Nampak tak? Yang ni adalah sudut berganda. Dia daripada sudut majmuk dengan identiti, kita akan dapat sudut berganda. So, satu lagi keadaan cos ni apabila kita gantikan. Okey, kita gantikan yang ni pula. Cos kuasa 2A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. So, kat sini benda yang sama. Cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. So, sekarang yang ini cikgu gantikan dengan 1 tolak. Okey, kita buat sini. Sama dengan cos kuasa 2A ni adalah 1 tolak sin kuasa 2A. Kat mana dapat? Tengok balik kat atas ni. Okey. Tolak sin kuasa 2A. So, kita akan dapat 1 tolak 2 sin kuasa 2A. So, dapatlah ni.
sudut berganda yang satu lagi. Cos 2A ni dia ada 3 jenis sudut berganda. Yang pertama, yang kedua yang ni, yang ketiga yang ni. Okey, sekarang kita tengok yang tan pula. Okey, awak kena try untuk buat juga sebab mana tahu dalam soalan kita akan suruh awak terbitkan kan. Okey. Untuk tan, tengok kita ambil yang pertama, tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 tolak tan A tan B. So, B kita gantikan dengan huruf apa? A. So, tan A tambah A sama dengan tan A tambah tan A per 1 tolak tan A tan A. Nampak? So, kat sini kita akan dapat 2 tan A per 1 tolak tan kuasa 2A. So, tan 2A. Selesai. Okey, so ada berapa sudut berganda? 1, 2, 3, 4, 5 sudut berganda. Okey. So sekarang kita tengok contoh 24. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut menggunakan rumus sudut berganda. Okey. Tentu sahkan jawapan menggunakan kalkulator. So untuk A, 2 sin 15 darjah cos 15 darjah. Yang ni bermaksud okey, awak tengok ni bermaksud dia macam ni sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So kalau A ni adalah yang ni adalah 15 darjah, ni 15 darjah bermaksud. So dia maksudnya sin 2 15 darjah. Okey, faham? Okey, so sin 2 kali 15 adalah 30 darjah. Sin 30 adalah, ingat balik, adalah apa? 1/2. Okey, boleh? Okey, so kita pergi ke B. Okey, B cos kuasa 2 22.5 darjah tolak sin kuasa 2 22.5 darjah. Okey, untuk ni sudut berganda dia adalah, awak tengok, cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Makanya kita akan dapat cos 2 darab 22.5 darjah. So, sama dengan cos 45 darjah. Kita akan dapat berapa? Ingat balik segitiga tu. 45, 1/2. Kalau cos sebelah hipotenus. So, 1/2 sebelah per hipotenus. Sebelah dia 1 kan? 1/2. So, bawah dia tak mau ada 1/2. Kita darabkan dengan 1/2. Kita akan dapat apa? Okey, 1/2. Okey. So, kita pergi ke C. Untuk C. Okey, untuk C kita tengok 2 tan 75 darjah per 1 tolak tan kuasa 2 75 darjah. So, awak tengok rumus tan adalah tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 tolak tan kuasa 2A. So, bermaksud ni adalah tan 2 darab 75 darjah. So, tan 2 darab 75 kita akan dapat berapa? 150 darjah. Kalau 150 darjah, dia berada dekat sukuan ke 2. Jadi, sudut rujukan dia apa? Sudut rujukan dia 30 darjah. Nampak tak? Bila 30 darjah, dia adalah negatif. Tan dia negatif. So, kalau sudut 30 darjah,
Negatif 1/3. Tan adalah sebelah, tentang sebelah kan? Tentang 1/3, yang ini 2. Kat sini 60 darjah, nampak? So, negatif 1/3. Okey. Okey, next kita akan seterusnya. Okey, seterusnya kita akan membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus sudut berganda. Okey, besarnya dia punya soalan. Buktikan setiap yang berikut. Okey, bukti. Dia memang ada bukti, ada cari nilai, ada terbitkan. So, semua awak kena tahu. Okey, untuk buktikan A cosec 2A sama dengan 1/2 secant A cosec A. Okey, kat tepi ni cikgu dah senaraikan fungsi pula. Rumus sudut berganda. Okey, so kita pergi ke soalan. Cosec kita nak buktikan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. So, tengok kat sebelah kiri, cosec 2A ni adalah 1/sin, betul tak? Sin 2A. So, kena tengok cosec sama dengan 1/sin. Okey. So, kat sini 1/sin 2A. Sin 2A adalah yang ni. 2 sin A cos A. Nampak? Okey. So, kat sini 1/2 darab 1/sin A darab 1/cos A. Boleh pecah macam gitu. Sebab bawah dia semua darab. Okey, so kita akan dapat 1/2. 1/sin adalah cosec. So, cosec A, 1/cos adalah secant. Secant adalah 1/cos. So, secant A. So, dia punya soalan secant dulu kan. So, buatlah 1/2 secant A cosec A. Okey, so terbukti. Okey, so kita proceed ke 25B. Okey, untuk B adalah, okey, kita tengok B. Kita tengok semua. Cos theta tolak sin theta sama dengan cos 2 theta per cos theta tambah sin theta. Okey, so kita bukti yang sebelah kanan. Untuk sebelah kanan, cos 2 theta adalah ada 2, ada 3. Cos 2 theta ada 3 ni. So, kita perlu cari mana yang sesuai. So, cikgu ambil yang pertama. Cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. Nampak? Per cos theta tambah sin theta. Okey? Bila ada kuasa 2 theta, okey, bawah dia cos theta tambah sin theta. So, kita darabkan ke atas dan bawah tu dengan, kita darab cos theta tolak sin theta per, okey, atas pun cos theta tolak sin theta. Dia mesti sama. So, bila darab macam tu, yang atas kita akan dapat kita darab macam ni pula, tahu tak? Okey. So, atas dia cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta kurungan. Buat je dulu. Cos theta tolak sin theta. Okey. Per bawah ni kita darab ini darab dengan ini. Cos darab cos dapat cos kuasa 2 theta. Cos darab sin dapat negatif cos theta sin theta. Darab je macam biasa. Tambah sin theta cos theta. Kat hujung sekali tolak sin kuasa 2 theta. So, kat sini awak boleh nampak ini dengan ini jawapan dia kosong. Sama tapi kosong lah kan. Okey, so kat sini atas boleh tulis cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta darab cos theta tolak sin theta per cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. So, ungkapan yang ini sama juga. Nampak tak? Ungkapan yang ini adalah sama. Boleh cancel.
Dapat 1. Okey, so jawapan akhir kita akan dapat cos theta tolak sin theta. So dah sama tak dengan yang sebelah kiri? Sama kan? Jadi terbukti. Okey? Boleh? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan melibatkan sudut berganda ni dengan sudut yang bahagi 2. Okay, awak tengok. Okey, asal sudut berganda ni sin 2A sama dengan 2 sin A cos A kan? Okey, macam mana pula kalau kita ada kalau kita ada cos kita tengok contoh. Jika cos 2A sama dengan 2 cos 2A tolak 1, maka rumus cos 4A adalah kalau cos, kita boleh buat dia cos 2A sama dengan 2 cos 2 tolak 1. Macam mana kalau cikgu nak buat cos 4A? Bermaksud 4A ni 2 kali benda ni kan? 2 kali ni adalah 2 kali ini. So 2 cos kuasa 2 2A tolak 1. Nampak? Sudut dia. Kalau A 2A, A. Kalau 4A 2A. Nampak? Okey. So kalau cos A, sudut dia dah jadi separuh. So 2 cos kuasa 2 A ni dia jadi A per 2 tolak 1. Nampak? Okey? Boleh? Okey, sekarang kita boleh rumuskan. Tengok sin A per 2 sama dengan tambah tolak punca kuasa 1 tolak cos A per 2. Okey? Okey. Cos pun macam ni, tan pun macam ni. Dan yang ni untuk pengetahuan awak, kalau kita ada sin A, dia 2 sin A per 2 cos A per 2. Nampak tak dari sini? Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kalau sin A sahaja, maksudnya 2A ni bahagi 2, betul tak? So kat sini A ni pun bahagi 2, A ni pun bahagi 2. Jadi 2 sin A per 2 cos A per 2. Begitu juga dengan tan. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 tolak tan kuasa 2A. So kalau ni kita bahagi 2, sudut dia bahagi 2, sudut dia bahagi 2. Okay, nampak tak? So dapat tan A sama dengan 2 tan A per 2 per 1 tolak tan kuasa 2 A per 2. Sama juga dengan cos. Okey, cos pun boleh untuk setiap satu tu bahagi 2 je. Okey, boleh? Kita pergi ke contoh 26. Buktikan bahawa tan X per 2 sama dengan 1 tolak cos X per sin X. So, tan X per 2 sama dengan 1 tolak cos X per sin X. So, kita ambil sebelah kanan. 1 tolak cos X ni adalah cos X tu adalah apa? Okey, kita tengok cos 2A tadi kan? Cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Satu lagi. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Nampak tak? Okey. Betul tak ini? Cos. Betul yang ni kan? Okey. So kat sini kita nak cos A je. Cos A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A per 2. Nampak? So kat sini kita boleh masukkan 1 tolak 2 sin kuasa 2 X per 2. Kalau A lah. Kalau X lah kita tukar. Per sin X. Sin X adalah, awak ingat balik, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So kalau sin A sama dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. So kat sini sin A adalah
Ni 2 sin A per 2 cos A per 2. Okey. A tu adalah X kan? Sorry. So kat sini adalah X. Okey, next. Apa yang perlu kita buat? 1 darab 1 darab 1 pula. 1 negatif darab 1 tolak 1. Negatif darab negatif 2. Sin adalah positif. Positif. 2 sin kuasa 2 X per 2 per 2 sin X per 2 cos X per 2. So 1 tolak 1 kosong. So kat sini akan tinggal 2 sin kuasa 2 X per 2 per 2 sin X per 2 cos X per 2. So boleh cancel lagi 2 dengan 2. So kita akan dapat sin kuasa 2x per 2 per sin x per 2 cos x per 2. Okey, kuasa 2 tu bermaksud, kuasa 2 ni bermaksud dia ada 2 kan? Dia ada 2 sin x per 2. So, boleh yang cancel, ada yang boleh cancel, boleh yang ni. Okey, so kita akan dapat sin x per 2 per cos x per 2. Sin per cos adalah tan. Tan x per 2. Selesai. Terbukti. Okey? Jelas? Okey, kita proceed ke latihan kendiri. Okey, latihan kendiri 6.9 dalam buku teks muka surat 220. Okey. Okey, untuk latihan kendiri 6.9 nombor 1. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai bagi setiap yang berikut. So, 1A. 2 sin 30 darjah cos 30 darjah. Okey, ingat balik sudut berganda apa dia? So, kita ingat balik sin 2A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Apa lagi? Cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1 sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Satu lagi rasuan, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 tolak tan kuasa 2A. Okey. So, kat sini kita boleh kaitkan. Okey, awak boleh terus kaitkan. 2 sin 30 cos 30. So, kat sini yang pertama. So, kita akan dapat sin 2 ni A kan? A 2 30 darjah. Nampak? So, kita akan dapat sin 60 darjah. Again, segitiga itu. Ni berapa? 60. Ni 30. 1 3 2. So, kalau sin lagi sekali kena hafal. Okey. Sin adalah tentang hipotenus. Tentang hipotenus. Jadi, set 3 per 2. Nampak tak? Okey. So, kita pergi ke B. Okey. Untuk B adalah cos kuasa 2 165 tolak sin kuasa 2 165. So, kat sini cos tolak sin. Nampak? So, akan dapat cos 2 darab 165 darjah. Nampak tak ni? 2A. So, kat sini kita akan dapat cos 165 darab 2 dapat 330 darjah. Jadi 330 darjah sukuan ke ni 270, 360. Jadi sekuan ketiga semua sekali 330. Sudut rujukan kita nak tengok. Sudut rujukan dia adalah 30 darjah. Cos positif kan? Jadi cos 30 darjah. Cos 30 darjah adalah sebelah hipotenus. Sebelah hipotenus. Set 3 per
2. Okey, dapat? Okey, untuk C, 1 tolak tan kuasa 2 75 darjah per 2 tan 75 darjah. Okey, fungsi trigonometri ni senang. Awak kena tahu dia punya rumus sahaja. Okey. Okey, formula dia tengok. Rumus dia banyak kan. Jadi awak kena pandai cari. Okey, 1 tolak tan 75 darjah. Dia terbalik kan sini. Awak nampak tak dia terbalik? Bila terbalik bermaksud 1 per tan 2 75 darjah. So, kita akan dapat 1 per tan 150 darjah. 150 kat mana? Lukis. 150 kat sini. Jadi, sudut rujukan dia apa? Sini sudut rujukan dia. 30 darjah tapi negatif. Nampak tak? 1 per negatif tan 30 darjah. So, tan 30 darjah. Tengok, tan adalah tentang sebelah. Tan adalah tentang dan sebelah. Tentang dia 1 per sek 3. So, 1 per negatif 1 per sek 3. So, kita akan dapat sek 3. Okey, selesai. Okey, sekarang kita pergi nombor 2. Buktikan bahawa kosek 2A sama dengan 1 per 2 secant A kosek A. So, kosek 2A ni adalah apa? Ya, 1 per sin 2A. So, 1 per sin 2A ni adalah 2 sin A cos A. Ingat balik sudut berganda tadi tu kan? Sudut berganda. Okey, kemudian 1 per 2 darab 1 per sin A darab 1 per cos A. So, 1 per 2, 1 per sin adalah cosec A. 1 per cos adalah secant A. So, boleh susun atur balik. 1 per 2 secant A cosec A. Sebab apa boleh susun atur balik? Sebab dia darab. Jadi, dah sama kan? Terbukti. Okey, selesai. So, kita pergi ke soalan seterusnya. Buktikan setiap identiti yang berikut untuk 3A. Semua bukti. So, buktikanlah. A, sin 2 theta darab tan theta tambah cot theta sama dengan 2. Jadi, mestilah kita buktikan sebelah kiri. Okey, kita senarai dulu sudut berganda kita supaya senang nak rujuk. Cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A sama dengan apa lagi? 2 cos kuasa 2A tolak 1 sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Satu lagi tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 tolak tan kuasa 2A. Okey. Dah senarai, senang. Sin 2A. So, sin 2A letak je 2 sin theta cos theta. Nampak? Darab tan theta. Tan adalah sin per cos. Tan sama dengan sin per cos. So, sin theta per cos theta tambah cot adalah 1 per tan adalah cos theta per sin theta. Nampak? So, kat sini 2 sin theta cos theta. Okey, yang dalam ni kita darab. Ni darab sini dapat sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta. Kenapa nak darab macam tu? Kita samakan pembawah dia. Nampak? Samakan pembawah dia. Macam nak sama macam pecahan tu kan? Macam pecahan. Yang ni nak jadi cos sin theta darab sin. So, atas darab sin. Yang ni sin nak jadi cos sin theta darab cos. Ni pun darab cos. Nampak? Okey. So, kat sini tutup kurungan. Okey. Ada yang boleh potong tak? Ini dan ini. Boleh kan? So, ni 1, ni 1. So, kita akan dapat
2 sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta. Ada kurungan di sini, jangan lupa. Ingat tak fungsi identity trigonometri? Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Jadi 2 darab 1. So kita akan dapat 2. Sama kan? Terbukti. Okey. So kita pergi ke B. Okey, untuk nombor 2B, kita tengok soalan dia. B, sin 4x tambah sin 2x per cos 4x tambah cos 2x tambah 1 sama dengan tan 2x. So kita perlukan buktikan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan tau. Sebab sebelah kiri tu banyak kan. So kat sini sin 4x. Kena kaitkan kat sini Sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. So kalau sin 4a bermaksud 2, dia darab 2 tau. Sudut dia ni darab 2. So sini pun darab 2, a dia pun darab 2. So kita akan dapat 2 sin 2x cos 2x. Nampak? Nampak tak tu? Okey, boleh ikut. Tambah sin 2x per cos pula. Cos 4x. Cos 4x ni kita ambil yang kedua ni. Okey, so dia 4x. Kat sini 2 kan. Jadi sudut dia darab 2. So 2 cos kuasa 2 2x tolak 1. Tambah. Yang ni salin balik. Cos 2x tambah 1. Okey, so sama dengan. Ke atas ni kita akan dapat sin 2x. Yang ni sin 2x, sin 2x. Jadi kita boleh faktorkan dia. Sin 2x kat luar. 2 cos 2x tambah 1. Nampak? Per kat bawah ni awak tengok. Cos x cos x. Okey, 1 dengan 2 tu negatif 1 dengan positif 1 habis dah. Okey, nampak? Tinggal 2 cos 2x tambah cos 2x. So kat sini kita boleh faktorkan cos 2x kat luar. 2 cos 2x tambah 1. Nampak? So kat sini ungkapan ni kita boleh bahagikan dapat 1. So kat sini kita akan dapat sin 2x per cos 2x. So sin per cos adalah tan 2x. Jadi terbukti. Okey, jelas. Okey, kita pergi ke C. Okey, untuk C, awak tengok untuk C. Cosec 2A tambah cot 2A sama dengan cot A. Jadi belah kiri kita buktikan. So cosec adalah 1 per sin 2A tambah cot adalah 1 per tan. Ingat, cot adalah 1 per tan. Jadi dia adalah cos per sin. So 2A, letak je lah 2A. Nampak? Okey, kemudian 1 per sin 2A. Sin 2A dua-dua sama. Jadi 1 tambah cos 2A per sin 2A. Nampak tak? Pecahan dia dah jadi sama kan? Okey, so kat sini 1 tambah cos 2A ni, cikgu ambil yang ni. 2 cos kuasa 2A tolak 1 per sin 2A ni adalah 2 sin A cos A. Nampak? So kat sini nampak 1 tolak 1 kosong. So kita tinggal 2 cos kuasa 2A per 2 sin A cos A. Cos kuasa 2 ni kita boleh juga buat sebagai
cos A darab cos A. So kat sini nampak? So kita akan dapat, dua pun boleh potong. So kita akan dapat cos A per sin A. Cos per sin adalah cot A. So sama terbukti. Okey, senang je kan? So kita tengok soalan 3D. Okey, untuk 1D. Secant 2x sama dengan cot x tambah tan x per cot x tolak tan x. Okey. Okey, untuk macam ni, cot adalah cos per sin. Cos x per sin x tambah tan adalah sin x per cos x bahagi cot x. Nampak ni? Cos x per sin x tolak sin x per cos x. Nampak? Bahagi cikgu macam tu terus, senang. Okey, dari sini samakan bawah dia. Sin x cos x. So atas akan dapat cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x. Kenapa dapat macam tu? Berapa kali dah cikgu terang. Sin darab cos untuk bawah ni. So atas mesti darab cos. Bawah ni cos darab sin. Atas mesti darab sin. Okey. Sama macam pecahan. Bahagi. Okey, belah sini kita buat warna lain. Sama juga. Sin x cos x. So cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Nampak? Okey. Ni nanti awak confuse pula Okey, sampai situ. Apa yang kena buat? Cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x per sin x cos x bahagi jadi darab. Bila bahagi jadi darab, sin x cos x per cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Nampak? Darab, kita buat kurungan. Okey. So ini boleh cancel sebab ungkapan yang sama. So tinggal apa kat situ? Ya, cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x per cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Okey, kemudian ini adalah sin. Ini nampak tak satu ni? Okey. 1 per cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Okey, cos kuasa 2 x tolak sin kuasa 2x adalah, nampak tak ni? 1 per cos 2a. 1 per cos adalah secant 2x. Bukan a ni, x secant 2x. So, terbukti. Nampak? Okey. Habis nombor 3, kita pergi soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4, tengok. Diberi sin 2x. Ini dah mula dah. Dah mula kita kena buat segitiga itu. Nampak tak? Bila diberi tu, buat terus segitiga. Sudut tirus bermaksud di sini. Okey. Bila sudut tirus kat sini x. Okey. Kena hafal. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Okey, senang macam tu. Sin x. Sin adalah tentang hipotenus. Tentang dia 4. Hipotenus dia 5. So sisi satu lagi adalah 3. Sin y. Sudut cakar. So, sudut cakar bermaksud dia di sini. Tapi sin dia positif. Di sini. Sini adalah y. Sin y. Tentang dia 5. Hipotenus dia 13. Satu lagi sisi adalah 12. Okey. A. Cosec 2x.
Cos X adalah 1 per sin 2X. Sin 2X adalah 1 per 2 sin X cos X. Nampak? Okay, so 1 per 2 sin X berapa? Sin X adalah 4 per 5. Cos X adalah cos sebelah hipotenus. Sebelah dia 3 per 5. Nampak? So, kita akan dapat 1 per 2 kali 4 kali 3. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. 24 per 25 bermaksud, ya, 25 per 24. Okey, selesai A. Okey, kita pergi ke, okey, untuk B, secant 2Y. Secant 2Y bermaksud 1 per cos 2Y. Cos 2Y bermaksud 1 per 1 tolak 2 sin kuasa 2Y. So, sama dengan 1 per 1 tolak 2 sin kuasa 2. Sin Y adalah berapa? 5 per 13 kuasa 2. Okay. So, sama dengan 1 per 1 tolak 2 darab 25 per 169 sama dengan 1 per 1 tolak 2. 1 tolak 50 per 169 sama dengan 1 per 169 tolak 50 per 169 sama dengan 1 per 119 per 169. So, kita akan dapat 169 per 119. Selesai B. So, kita pergi ke C. Okey, kita pergi ke C. C adalah sin X per 2. So, kalau sin X per 2, rumus apa dia? Awak ingat tak? Sin A per 2 sama dengan tambah tolak punca kuasa 1 tolak cos A per 2. Okey, ada dalam buku teks. Buku teks, muka surat 220. Okey, so kat sini sin X per 2 adalah tambah tolak punca. Salin je. 1 tolak cos A dia adalah X per 2. So, 1 tolak cos X. Cos X adalah sebelah hipotenus. Jadi, 3 per 5 per 2. So, sama dengan 1 tolak 3 per 5 adalah 2 per 5 bahagi 2 kan? Okey, so kita akan dapat 2 per 5 darab 1 per 2. So, di sini kita akan dapat 1 per 5 set. Okey, so dapat 1 per set 5. Okey, selesai. So, kita pergi ke last one, soalan 4D. Okey, 4D adalah tan Y per 2. So, dalam rumus dia, tan A per 2 sama dengan tambah tolak punca sin A per 1 tambah cos A. Okey, so kita ambil rumus dia je terus. Punca sin A per 1 tambah cos A. So, sama dengan punca kuasa set sin A. Sin A adalah sin Y kan? Sin Y, ni pun Y. Okey. Sin Y. Sin Y tentang hipotenus. Untuk Y ya, tentang hipotenus. 5 per 13 bahagi 1 cos Y. Cos kalau sini negatif lah. Y adalah sebelah hipotenus. 12 per 13 tutup balik. So, set 5 per 13 bahagi 1 per 13 sama dengan set 5 per 13 darab 13 per 1. So, kita akan dapat set 5. Okey? Okey, selesai. Betul kan punca kuasa?
Okey. Jadi jawapan dia set 5. Okey, selesai dah. Latihan kendiri 6.9. Nanti untuk subtopik seterusnya kita akan sambung lagi. So, jumpa lagi. Selamat belajar dan selamat